agak janggal kepada tetamu anda yang lain apabila anda memotong sedikit bahagian daripada ikan yang anda dapat dan disuapkan ke mulut pasangan di sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali lagi kita pada minggu ini. Alhamdulillah, saya doakan anda semua berada dalam keadaan yang sihat dan semoga cabaran kita menghadapi pandemik COVID-19 ini bakal berakhir dengan baik. Saya juga berharap dan berdoa agar ekonomi negara kembali pulih seperti sedia kala, terutamanya ekonomi dari bidang saya, yakni bidang hospitality yang telah terjejas teruk hampir selama 2 tahun. Ya. So, kepada Langkawi yang akan membuka pintunya tak lama lagi, dan 2 lagi pulau di pantai timur yang akan membuka pintu kepada pelancong-pelancong tempatan, saya mendoakan agar SOP terus terjaga dan perkembangan positif ini akan terus menerus memacu ekonomi negara kita. Okey, sedikit recap tentang apa yang telah diperkatakan pada minggu lalu. 3 perkara yang telah diperkatakan minggu lalu, yakni 3 perkara yang tidak boleh dilakukan apabila anda berada di meja makan sewaktu menghadiri majlis makan malam yang formal. Perkara pertama yang diceritakan dulu ialah jangan make up di meja makan. Itu yang pertama. Yang kedua pula ialah jangan berbual ataupun bercerita dengan pasangan anda di dalam bahasa dialek ataupun bahasa yang anda sahaja faham. Kemudian yang nombor 3 ialah jangan menggunakan telefon bimbit ataupun menggunakan telefon genggam anda, mobile phone anda untuk menjawab panggilan ataupun membalas WhatsApp mahupun untuk mengambil gambar sewaktu majlis makan malam sedang berjalan. Okey, itu yang saya ceritakan pada minggu lalu. Pada minggu ini, apa pula ceritanya? Ada lagi beberapa perkara yang ingin saya nyatakan di sini supaya kesemua ini dapat diambil iktibar dan dapat dibuat sebagai panduan untuk anda apabila anda menghadiri majlis-majlis rasmi. Satu perkara yang harus saya sebutkan di sini ialah berkenaan dengan menukar-nukar hidangan. Sebagai contohnya, mungkin telah menjadi kebiasaan kepada anda dan pasangan apabila makan di gerai-gerai, makan di restoran-restoran maupun makan di rumah, anda kemungkinan besar, kalau tidak pernah pun, kemungkinan besar sekali mungkin pernah do a small cut and pass it over to your partner, ataupun suapkan kepada anak-anak supaya anak-anak juga dapat merasa apa yang ayahnya makan ataupun apa yang ibunya makan. So, kebiasaan itu tidak boleh dijadikan kebiasaan sewaktu menghadiri majlis-majlis makan malam secara rasmi. Ini tidak dibenarkan. So, agak janggal kepada tetamu anda yang lain apabila anda memotong sedikit bahagian daripada ikan yang anda dapat dan disuapkan ke mulut pasangan di sebelah anda. Manakala pasangan anda pula yang sedang memakan lamb sebagai contohnya, memotong bahagian lambnya, bahagian yang terbaik pada lamb tersebut dan menyuapkan ataupun meletakkan di atas piring ataupun di atas pinggan anda. So, keadaan ini haruslah dielakkan. Jika anda tidak berada di sesuatu lokasi ataupun di dalam ambience yang serba rasmi, that is fine, that is okay. Tetapi apabila anda berpakaian lengkap, berpakaian rasmi, sesetengah event itu memerlukan anda berpakaian uniform ataupun tuxedo, black tie, white tie, perkara-perkara sebegini janganlah dilakukan. Okey? So, itu yang pertama untuk hari ini.
Kemudian yang kedua untuk hari ini, jangan ambil masa terlalu lama apabila anda berada di powder room. Saya cerita minggu lepas, powder room merupakan satu istilah yang digunakan untuk menggambarkan restroom khas untuk wanita. Ya. Kenapa dipanggil powder room? Ini adalah kerana mereka kebiasaannya, kaum wanita, pergi ke restroom dan membetulkan makeup mereka sedikit, ya. Ataupun setelah menggunakan tandas, mereka akan ke cermin betulkan lipstick di bibir, ataupun eyeshadow, ataupun mascara, ataupun rambut, and so on. Jadi di situ ia dipanggil powder room. Jadi apabila anda berada di sana, tolong pastikan yang anda tidak menghabiskan masa terlalu lama, ya. Kerana jika anda berada di dalam powder room terlalu lama, ini akan mengganggu flow di meja makan. Kemungkinan besar perbincangan sewaktu anda berada di meja makan itu sedang berlangsung dengan rancak dan anda adalah pencetus kepada topik yang sedang dibincangkan. Tetapi, tiba-tiba anda excusekan diri anda untuk ke powder room. Kemungkinan besar tetamu-tetamu lain akan terus bercerita berkenaan dengan topik yang anda cerita tadi. Tetapi, untuk mengiyakan atau untuk mengukuhkan jawapan kepada perbincangan mereka itu, kemungkinan besar mereka menunggu anda untuk datang semula ke meja makan. Jadi, jika anda berada di powder room selepas menggunakan tandas, selepas touch up makeup anda, pakaian anda, rambut anda dan sebagainya, silalah kembali ke meja makan dengan segera. Anda jangan berjumpa kawan di meja lain ataupun berjumpa rakan lain, rakan lama di powder room tersebut, bercerita hingga terlupa yang meja anda itu menanti kedatangan anda. Selain daripada itu, flow untuk makan juga bakal terganggu dengan ketiadaan anda. Minggu lepas saya ada bercerita sikit berkenaan dengan flow ni, ya. Saya kata apa saya cerita minggu lepas? Minggu lepas saya kata ketiadaan anda di meja makan itu bakal menyebabkan tetamu-tetamu lain menunggu untuk makan bersama jika mereka faham etika meja makan. Therefore, you have to come back to your table as soon as possible. Once you are done, please return to your seat and continue eating together with the rest of the guests at your table. Jangan lupa, ya. So, cut your conversation short. Jika ada conversation di dalam powder room tersebut, make it small conversation, make it short, and return to your table as soon as possible. Perkara seterusnya, yang ketiga pada hari ini yang akan saya ceritakan ialah berkenaan dengan kedudukan condiments di atas meja makan. Ya. Condiment ini seperti salt and pepper shaker. Dan tolong pastikan yang anda menggunakan salt and pepper shaker yang betul, ya. Untuk mudah anda ingat, salt mempunyai lubang yang sedikit. Pepper mempunyai lubang yang banyak. Saya ulang lagi. Salt ataupun garam mempunyai lubang di permukaannya yang sedikit supaya anda lebih mudah kontrol, ya. Kerana terlebih salt akan menjadikan makanan anda masin. Pepper mempunyai lubang yang banyak di atas permukaan shakernya. Ini ialah kerana efek daripada lada tersebut ataupun pepper tersebut tidaklah sekuat efek yang akan diberikan oleh garam jika anda terlebih tuang ke dalam makanan ataupun ke atas makanan. So pastikan anda you take the right shaker that you wanted to have, right? So apabila anda inginkan nak menggunakan salt ataupun pepper,
Tolong jangan bangun, tolong jangan, kalau orang utara kata, suar tangan. Tolong jangan panjangkan tangan anda hingga ke sebelah sana untuk mengambil salt and pepper, tetapi lebih baik anda minta daripada rakan anda yang terdekat. Sebagai contohnya, excuse me, can you pass me the salt please? Excuse me, can you pass me the salt and pepper please? Begitulah caranya. Anda tidak boleh cross di atas meja tersebut. Ya, tolong ingat dan tolong pastikan yang etika sewaktu makan terjaga dengan baik, ya. Okey, jika anda menghadiri satu lagi majlis yang sangat-sangat formal yang dihadiri oleh pakar-pakar makanan especially, ya, dan disediakan oleh chef, dia seperti gastronomi meal ataupun dinner makan malam gastronomik yang mempunyai hingga 11 ataupun 13 kos pada malam itu, anda akan dapati bahawa di meja makan anda tidak terdapat salt and pepper. Kebiasaannya, jika anda berada di Perancis, saya tak pasti sekarang, tetapi kebiasaannya, chef-chef di Perancis, the big chefs, ya, tidak akan meletakkan salt and pepper ataupun tidak suka melihat anda meletakkan salt and pepper sebagai tambahan kepada makanan yang telah dihidangkan. Ini as good as an insult to the credibility of the chef. Chef dah menggunakan segala pengetahuan dia, menggunakan segala kebijaksanaan dia untuk membuat sesuatu makanan, dan anda tiba-tiba datang ke depan anda tambah salt, anda tambah pepper, dan anda tambah macam-macam lagi. And chili sauce, lingam sauce, macam-macam, ya. So that is an insult to chef sebenarnya. So saya rasa itu saja untuk minggu ini. 3 perkara yang perlu diingat. Saya sebutkan tadi 3 perkara tersebut, yakni jangan menukar-nukar makanan di atas meja sewaktu anda berada di meja makan. What else? Jangan berbual ataupun menghabiskan masa terlalu lama di bilik air, di restroom ataupun di powder room. Dan yang ketiganya ialah jangan mengulurkan tangan anda panjang hingga ke sebelah sana untuk mendapatkan salt and pepper ataupun lain-lain. Ya. The best is to always ask the nearest to the salt and pepper shaker to pass over to you. Okey, saya rasa cukup dulu untuk kali ini. Saya akan bersambung lagi pada minggu depan, insya-Allah. And till then, stay safe. Kindly follow the standard operating procedures, dan terima kasih banyak-banyak kerana masih bersama-sama dengan saya pada minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.